Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan bakal tetamu Allah yang dimuliakan sekalian. Insya-Allah, sebagai satu persediaan sebelum kita berangkat ke tanah suci, eloklah kiranya kita melihat rujukan ataupun kita melihat panduan yang telah disusun oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab beliau, yang mana disusun mengenai adab-adab bagi seseorang yang akan bermusafir, khususnya apabila mereka ingin bermusafir ke kota suci Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Maka tuan-tuan dan puan, jom kita lihat kepada adab-adab yang boleh kita amalkan, doa-doa yang boleh kita amalkan apabila kita akan keluar bermusafir untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Adab yang pertama, apabila kita membuat satu keputusan untuk menunaikan ibadah umrah, maka seeloknya kita cuba untuk mendapatkan nasihat daripada orang-orang yang soleh. Mungkin di kalangan ibu, ayah, ataupun saudara mara kita, kawan-kawan kita, ataupun tu imam, ataupun siapa saja asatiz, ustaz-ustaz, ulama yang kita kenal, untuk kita dapatkan nasihat daripada mereka sebagai satu dorongan dan juga motivasi supaya kita dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik. Adab yang kedua adalah apabila kita selesai membuat satu keputusan untuk menunaikan ibadah umrah ini ataupun pergi ziarah ke kota Madinah Al-Munawwarah, maka kita digalakkan untuk melakukan solat sunat hajat dan juga kita berdoa dengan doa-doa yang maksur daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu melaksanakan solat sunat hajat? Kerana tuan-tuan, kedepannya ataupun pada hari-hari yang mendatang ini, kita tidak tahu apakah dugaan ataupun apakah ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai contoh, kita tak nak ada masalah-masalah seperti mana visa ataupun masalah kesihatan, ada masalah-masalah yang lain yang akan menyebabkan terhalangnya perjalanan kita menuju ke tanah suci. Jadi banyakkan solat sunat hajat dan banyakkan berdoa minta supaya Allah permudahkan segala urusan kita. Adab yang ketiga adalah hendaklah kita bertaubat daripada segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apabila sebut mengenai taubat ini, tuan-tuan dan puan, ianya haruslah disegerakan. Sebelum kita berangkat lagi, kita terus melakukan solat sunat taubat ataupun kita perbanyakkan istighfar kepada Allah, mohon ampun di atas dosa-dosa, kekhilafan ataupun kekurangan-kekurangan yang kita pernah lakukan sebelum-sebelum ini. Setengah orang kata tak apalah, nanti dia nak taubat bila dia dah sampai di depan Kaabah ataupun bila dah sampai di Masjid Nabawi. Maka kita sebutkan seeloknya jangan ditangguh-tangguhkan taubat ini kerana kita tidak tahu bilakah ajal kita akan tiba. Jadi segerakan taubat sebelum kita berangkat ke tanah suci Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Adab yang keempat, hendaklah kita meminta restu daripada ibu dan ayah. Bagi mereka yang masih lagi ada ibu dan ayah, maka alangkah lebih baiknya jika kita bertemu dengan mereka ataupun sekurang-kurangnya kalau tidak dapat bertemu, kita hubungi mereka, tanya khabar dan kita mendapatkan restu dan juga doa daripada ibu dan ayah. Harapan kita dengan doa dan juga restu daripada mereka, perjalanan kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kelima, apabila jemaah yang akan berangkat ke tanah suci Mekah dan juga Madinah Al-Munawwarah ini adalah sebagai ketua keluarga, maka seeloknya hendaklah kita meninggalkan bekalan yang mencukupi. Bekalan yang mencukupi untuk kehidupan anak dan isteri apabila kita tinggalkan mereka di rumah, kita pergi bermusafir untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, maka sebaiknya kita meninggalkan duit belanja ataupun nafkah yang mencukupi bagi mereka meneruskan kehidupan. Duit yang ada tu jangan pula kita bawa semuanya untuk perbelanjaan kita di Mekah dan juga Madinah. Maka seeloknya adabnya jangan kita abaikan keluarga yang ditinggalkan. Adab yang keenam, kita juga disunatkan ataupun digalakkan untuk membawa belanja yang lebih ataupun bekalan yang lebih bagi membantu saudara-saudara ataupun kawan-kawan yang sama-sama bermusafir dengan kita. Yelah, kadang-kadang ada di kalangan, mungkin nanti ada kawan-kawan kita ataupun salah seorang daripada jemaah kita yang mungkin diuji oleh Allah dengan kehilangan harta bendanya, kekurangan belanja, maka kita sebagai seorang yang bermusafir bersama-sama dengan mereka, kita hulurkan sedikit bantuan yang mana kita termampu untuk kita memberikan pertolongan. Adab yang ketujuh, kita diwajibkan untuk mempelajari kaifiat
ataupun tata cara bagaimanakah cara pelaksanaan ibadah umrah ataupun haji tersebut. Tidak boleh kita lakukan ibadah atas dasar ikut-ikut orang ataupun kita melakukan ibadah itu tanpa adanya ilmu. Jika ibadah tersebut dilakukan dalam keadaan jahil, maka berkemungkinan besar ibadah itu akan menjadi sia-sia ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-8, kita disunatkan untuk pergi bermusafir ataupun kita keluar daripada rumah untuk melakukan ibadah umrah ini, kita pergi bersama orang-orang yang saleh, daripada kawan-kawan kita yang sama-sama satu pengajian ataupun kawan-kawan kita yang rajin pergi solat berjamaah, ahli keluarga kita yang bersama-sama untuk memberikan dorongan dan juga nasihat supaya kita sentiasa terdorong untuk melakukan amal ibadah sepanjang berada di tanah suci Mekah dan juga Madinah. Maka penting untuk mendapatkan kawan-kawan yang soleh dan juga solehah. Adab yang ke-9, kita disunatkan untuk memaklumkan kepada kawan-kawan, jiran tetangga, ahli kerabat ataupun saudara mara kita tentang kepergian kita untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji. Lazimnya masyarakat kita kadang-kadang buat satu majlis doa selamat dan sebagainya, maka itu pun sudah pun memadai. Bergantung kepada keadaan. Kalau sekarang ini disebabkan adanya SOP ataupun kita nak kurangkan risiko adanya jangkitan penyakit dan sebagainya, maka kalau sekiranya hanya dimaklumkan melalui telefon saja pun, insya-Allah sudah pun memadai. Apa yang penting adalah kita meminta doa daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat, jiran tetangga ini supaya mendoakan keselamatan untuk perjalanan kita, dan kita juga sebagai seorang yang akan bermusafir, kita doakan bagi mereka yang kita tinggalkan ini. Semoga suatu hari nanti mereka juga akan dijemput oleh Allah sebagai tetamu Allah bagi mengerjakan ibadah haji dan juga ibadah umrah. Adab yang ke-10, apabila tuan-tuan dan puan akan keluar daripada rumah, maka disunatkan untuk membaca satu doa yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, hari ini apabila kita nak keluar rumah untuk pergi ke airport KLIA, maka sebelum kita keluar daripada rumah, amalkan dan juga baca satu doa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlim aw uzlam aw ajhala aw yujhala alaina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan, tidak tergelincir atau digelincirkan, tidak menganiaya atau dianiayai oleh orang lain, tidak berbuat sesuatu kerana kejahilan, dan diperlakukan kepadaku perbuatan orang-orang yang jahil. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat disebutkan baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda akan membaca doa ini, baginda akan melihat ke atas, ke langit, dan baginda akan tersenyum. Adab yang seterusnya, adab yang ke-11, apabila kita dah keluar daripada rumah, kita naik kenderaan, baca doa yang biasa kita baca apabila kita naik kenderaan. Apa doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum ini tidak terdaya untuk menguasainya, dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Adab yang ke-12, setelah kita selesai membaca doa menaiki kenderaan, kita tambahkan satu lagi bacaan doa yang agak panjang, doa musafir. Maka kita yang akan bertolak menuju ke tanah suci Mekah, perjalanan yang jauh, pergi ke Madinah, satu perjalanan yang jauh, maka kita tambahkan lagi satu doa musafir selepas kita selesai membaca doa menaiki kenderaan. Bagaimana bunyi doanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Maksudnya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya Allah, kami memohon kepadamu agar perjalanan kami ini diberi kebaikan dan ketakwaan dan amalan yang engkau redai.
Ya Allah, mudahkanlah bagi kami rehlah kami dan pendekkanlah bagi kami rehlah ini. Wahai Tuhan kami, Engkaulah pengiring di dalam rehlah ini dan penjaga keluarga kami. Ya Tuhan kami memohon agar dipelihara daripada sebarang kesusahan perjalanan ini dan perkara-perkara buruk yang dilihat dan berlaku kepada harta dan keluarga kami. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ke-13. Kita disunatkan ataupun digalakkan untuk membiasakan diri di dalam kumpulan. Seperti contoh, kalau kumpulan kita pada kali ini ada 20 orang, ada 30 orang, 35 orang, maka sentiasalah kita melazimi dalam kumpulan, pergerakan kita berada dalam kumpulan. Dan sekiranya kalau kita nak pergi ke mana-mana tempat, maka seeloknya kita maklumkan kepada ketua kumpulan kita ataupun sekurang-kurangnya maklumkan kepada ahli kumpulan yang lain, supaya kita tidak hilang, tersesat ataupun kita tak jumpa bas dan sebagainya. Adab yang ke-14, disunatkan untuk kita melantik seorang ketua bagi kumpulan tersebut. Maka dalam hal ini, ketua kita adalah mutawif. Mutawif kita itu adalah ketua bagi kumpulan kita. Seperti mana adab yang ke-13, hendaklah kita maklumkan, kalau nak ke mana-mana, maklumkan kepada ketua dan hendaklah kita patuh dan juga akur dengan apa segala yang ditentukan oleh ketua kumpulan tersebut. Sekiranya diberikan waktu sekian-sekian, maka hendaklah kita mengikut kepada waktu yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah kerana supaya perjalanan kita menjadi lancar dan semuanya dalam keadaan yang baik. Adab yang ke-15, hendaklah kita mengamalkan akhlak yang baik sesama kita, saling menolong antara satu sama lain. Apabila kita melihat, katalah kita ni orang muda, melihat jemaah yang lain yang lebih berusia daripada kita, maka hendaklah kita memuliakan mereka dan juga memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Dan begitu juga bagi mereka yang lebih berusia, maka kita membantu dan juga menasihati dengan baik bagi orang-orang ataupun di kalangan jemaah yang mungkin berusianya jauh lebih muda daripada kita. Elakkan daripada pergaduhan, berselisih faham dan sebagainya. Segala masalah yang dihadapi hendaklah diselesaikan dengan cara yang baik. Adab yang ke-16, disunatkan untuk kita bertakbir apabila kita menaiki kawasan yang tinggi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan disunatkan untuk kita bertasbih apabila kita menuruni satu kawasan yang rendah ataupun kita menurun. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Sebagai contoh, apabila kita naik penerbangan, katalah kapal terbang tu nak berlepas, maka kita menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ataupun nanti bila kita ziarah ke Jabal Rahmah di Arafah, kita naik tangga contoh, maka kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kita nak turun, kita baca Subhanallah, 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 Subhanallah. Itu adalah amalan yang disunatkan. Adab yang ke-17, apabila kita singgah di mana-mana tempat persinggahan, sebagai contoh daripada rumah kita nak pergi ke KLIA, ataupun nanti bila kita sampai di Madinah, kita nak singgah di mana-mana tempat. Di Mekah pun nanti ada singgah di tempat-tempat yang bersejarah ataupun di mana-mana perhentian, maka disunatkan untuk kita membaca satu doa, yakni A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Maka baginda SAW menyebutkan bahawa kita akan diberikan perlindungan oleh Allah sehinggalah kita meninggalkan tempat tersebut. Kadang-kadang kita tak tahu apakah bahaya yang ada di tempat tersebut. Mungkin ada orang yang berniat tidak baik, ingin merompak, ingin melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, ataupun daripada binatang yang berbisa, ular, kalajengking, ataupun daripada makhluk-makhluk yang kita tidak nampak. Maka kita minta perlindungan daripada Allah supaya kita dijauhkan daripada hal-hal yang tidak baik di tempat tersebut. Adab yang ke-18, apabila nanti kita dah kembali semula ke tanah air setelah kita selesai ziarah di kota Madinah, selesai daripada melakukan ibadah umrah di Mekah, pada hari yang mana kita akan berangkat pulang, kita ingin kembali ke rumah kita. Sebelum kita sampai ke rumah, disunatkan untuk kita mencari ataupun singgah di mana-mana masjid yang berhampiran dengan rumah kita dan kita solat sunat di dalam masjid tersebut. Solat sunat ini adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah kerana Allah telah pun memberikan kemudahan dalam permusafiran kita
perjalanan kita daripada rumah ke kota Madinah, daripada kota Madinah ke kota Mekah, daripada kota Mekah balik semula ke tanah air, kemudian sebelum kita masuk ataupun sampai di rumah, maka kita lakukan solat sunat ini sebagai tanda syukur di atas segala nikmat dan juga kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua. Yang terakhir, adab yang ke-19, sebelum kita masuk ke dalam rumah, ada satu bacaan doa yang diamalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda akan bertakbir sebanyak 3 kali. Kalau dikatakan dalam riwayat, Nabi menaiki ke kawasan yang tinggi dan Nabi bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi membaca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Aibun, taibun, abidun, sajidun li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Maksudnya, tiada Tuhan selainnya, tiada sekutu baginya, kerajaan dan pujian hanyalah layak buatnya. Dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Kami telah kembali pulang, kami bertaubat daripada dosa, kami tetap menyembah Allah dan kami sentiasa memuji Allah. Maha benar janjinya, dia telah menolong hambanya dan mengalahkan pasukan musuh. Bacaan doa ini dikatakan Nabi akan baca apabila Nabi selepas pulang daripada peperangan ataupun ketika mana Nabi pulang daripada musafir. Demikianlah adab-adab yang dituliskan, yang dikongsikan kepada kita semua untuk kita amalkan. Kalau tidak boleh diamalkan 19 adab yang disebutkan tadi, maka sekurang-kurangnya kita ada usaha untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW dengan membaca doa-doa yang Nabi ajarkan dan juga mengikut kepada adab-adab yang telah pun ditunjuk kepada kita oleh Al-Imam Nawawi kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan perjalanan kita semua dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembalinya kita daripada kota Mekah dan juga kota Madinah nanti sebagai seorang insan, seorang manusia yang mendapat umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.